الله عليه وسلم وآله الكرام أصحابه العظام ولله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, tiada perkataan yang lebih pantas untuk kita ucapkan di awal pagi ini, tuan-tuan, melainkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memilih kita untuk menjadi sebahagian daripada orang yang menghadiri majlis ilmu pada pagi ini. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menetapkan kita dalam keadaan yang sihat walafiat sampai ke hari ini, dan masih lagi mendapat hadiran nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kita sentiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa bersemangat untuk mengabdikan diri dengan maksud sebenar-benar pengabdian, dan mudah-mudahan kita selamat di dunia dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke alam akhirat mendapat keridaan insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Pagi ini tuan-tuan kita sambung kembali kuliah tafsir kita, masih lagi di juzuk yang ke-21. Tuan-tuan tengok muka surat yang ke-54. Kita akan bermula pada ayat 21 daripada suratul Rum. Muka surat 54 ayat yang ke-21 daripada surah Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم
Inna fi dzalika laayatin lil'alimin. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadli. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul azim. Ayat yang ke-21, wa min ayatihi. Min ayatihi, nun mati bertemu dengan hamzah izhar halqi. Kita baca dengan jelas dan nyata. Jelas tu maksudnya menjelaskan bunyi nun yang mati itu, bunyi nun betul. Wa min ayatihi, tanpa dengung. Atau berdasarkan kaedah tulisan Rasam Usmani ni, kita faham semua nun yang mati yang ada tanda mati di atasnya kita baca tanpa dengung. Wa min ayatihi. Ayatihi, a tu mad badal. Apabila huruf hamzah mendahului huruf mad dengan bunyi dia a bagi alif yang mati, ataupun i bagi ya yang mati, ataupun u bagi waw yang mati. Nampak macam man asli kan, dua harakat. Dia bukan man asli, itu mad badal. Mad badal, dua harakat. Ayatihi anna. Tuan-tuan jumpa ha besar tu, ha bulat tu, kemudian ada huruf ya yang kecil. Dia sama ada selepas huruf ha besar ni kita akan jumpa huruf waw yang kecil ataupun ya yang kecil seperti dalam ayat ni. Di sini huruf ya. Tuan-tuan tengok ya kecil tu. Kalau di atas ya atau waw yang kecil tu ada tanda panjang, tanda mad seperti ini, maka dia kena baca 4 harakat. Kalau tak ada tanda panjang di atas ya itu atau waw, kita baca 2 harakat. Yang 4 harakat ni mad silah tawilah. Kalau tak ada tanda panjang di atasnya, itu mad silah qasirah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum. An khalaqa sama dengan hukum wa min ayatihi. Izhar halqi. Sebab kha dengan hamzah ni adalah huruf-huruf izhar. Hamzah ha, ain ha, ghin, kha. Fal awwalul izhar qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Hamzun fa ha'un summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Itu dalil-dalil bagi izhar halqi. Kita baca tanpa dengung. An khalaqalakum min anfusikum. Khalaqalakum min, mim mati bertemu dengan mim. Ini idgham mislaini. Semua mim yang mati yang tiada tanda mati di atasnya dibaca dengan dengung pada 2 harakat. Macam ini idgham mislaini. Khalaqalakum min anfusikum sama dengan min ayatihi, izhar halqi. Anfusikum, nun mati bertemu dengan fa, ini ikhfa hakiki. Kerana fa itu salah satu daripada huruf ikhfa yang 15. Jadi kita baca dengan dengung pada 2 harakat. Ataupun dah banyak kali kita sebutkan, nun yang mati apabila dia mati tiada tanda mati di atasnya, kita baca dengan dengung. Anfusikum azwaja. Kum azwaja, dia jadi izhar syafawi.
Semua mim yang mati yang ada tanda mati di atasnya kita baca tanpa dengung. Atau yang dia mahir tajwid dia tahulah ini izhar syafawi. Min anfusikum azwaja. Azwajan litaskunu. Jan litaskunu, bagi dua di bawah atau bagi dua di atas. Kalau bagi dua di bawah atau bagi dua di atas ni kedudukan baris atas dan bawahnya seiring sama kedudukannya, maka itu kita baca tanpa dengung. Apabila baris dua di atas atau baris dua di bawah seperti ini yang mengereng kedudukan dengan baris di atasnya dengan baris bawahnya tak sama. Baris bawah tu agak ke kiri kita sikit. Maka itu dibaca dengan dengung pada dua harakat. Kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra seperti ini. Sepatutnya tanda baris ni kita baca dengung ni sebab dia nyering kan. Tapi oleh kerana huruf lam di hadapannya kita baca tanpa dengung atau hukumnya idgham bila gunnah. Azwajan litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha ini mad jaiz munfasil. Huruf mad yakni waw bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan. Kan ada pula tanya, bukan huruf waw ustaz. Depan tu kan huruf alif. Jadi huruf alif yang bertemu dengan hamzah bukan huruf waw. Huruf alif tu kita tak kira. Dia harfu ziyadah. Alif yang ada tanda kosong atas itu harfu ziyadah. Dia tak ada dalam bacaan, tapi dia wajib dalam tulisan. Jangan dia nak kata kalau tak ada faedah buang alif, jangan buang-buang tentu pasal. Tak boleh buang tu, kalau buang kan lari makna. Bahasa Arab lari makna. Jadi alif tu dia ada dalam tulisan tapi tak ada dalam bacaan. Litaskunu ilaiha mad jaiz kita baca 4 harakat. Mad jaiz munfasil. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Kum mawaddah sama dengan lakum min. Mim mati bertemu dengan mim idgham mislaini. Mawaddatan wa rahmah bagi dua di atas bertemu dengan waw. Ini idgham ma'al gunnah kerana waw tu huruf idgham ma'al gunnah yang 4 ya waw mim nun. Bagi dua di atas tu tanda dengung tu mawaddatan wa rahmah. Kita dengungkan sebab depan ni huruf waw. Tapi yang aswajan litaskunu tadi lam itu menegah dengung. Huruf lam dan ra menegah dengung. Inna nun bersabdu wajibul gunnah. Semua nun yang bersabdu dalam Quran kita baca dengan dengung pada dua harakat. Inna fi zalika la ayat. La ayat tu mak badal. Sebab a tu di hadapan perkataan. Jadi kan ada ulama sebut kan la a ustaz, lam tu yang depan perkataan ni bukan a, tak. Lam tu perkataan yang lain. Ayat perkataan lain. Jadi a tu di awal perkataan ayat. Jadi mak badal. La ayatil liqaumin. Satu lagi idgham bila gunnah. Kita patut baca dengung. Tanda baris dua tu tanda dengung tu. Tapi oleh kerana di hadapan huruf lam maka kita ditegah baca dengung. La ayatil liqaumin yatafakkarun. Itu idgham ma'al gunnah huruf ya. Tanwin bertemu dengan ya. Kita baca dengung dua harakat. Liqaumin yatafakkarun. Run tu man arid lisukun. Jadi kita boleh baca dua harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Jadi hukum nun mati ni tuan-tuan dalam nun mati dan tanwin ni dengung semua dengung. Cuma ni kaedah bacaan dah. Yang kena pandang ikhfa lah. Sebab idgham ma'al gunnah tak ada masalah. Bunyi nun mati masuk dalam huruf di hadapannya. Tapi ikhfa dia bercampur. Anfusikum. Dia tak sebut anfusikum. Anfusikum nun sembunyikan dalam fa. Itu ikhfa. Yang itu tuan-tuan kena selalu kaji-kaji supaya bacaan kita betul. InsyaAllah. Maka tuan-tuan jadilah bacaan yang lebih kurang bunyi dia
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama tuan-tuan dari sudut tafsirannya insya-Allah. Dan dari keterangan-keterangan Allah, ia menjadikan untuk kamu pasangan, yakni isteri dari diri, ini bangsa kamu sendiri, supaya kamu tenang mesra kepadanya dan dijadikannya cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat keterangan-keterangan bagi kaum yang memikirkan. Seperti biasa tuan-tuan, sebelum kita pergi jauh, kita tengok dulu, ambil dulu kefahaman ayat ni. Dalam ayat ni Allah Ta'ala ceritakan perihal tentang perkahwinan ni. Allah Ta'ala sebut di antara wa min ayat, di antara tanda-tanda kebesarannya, keagungannya, kekuasaannya, bahawasanya dia menjadikan bagi manusia tu pasangan dia. Azwaja ni pasangan. Pasangan supaya apa? Jadikan pasangan tu litaskunu ilaiha, supaya kamu jadi mesra, jadi tenang. Tenang kepadanya, kamu tenang bila jumpa isteri tu. Dan dia menjadikan antara kamu suami isteri ini mawaddah warahmah, kasih sayang dan rahmah. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang berfikir. Orang fikir dia nampak tanda kebesaran Tuhan ni. Orang tak fikir dia tak nampak. Jadi semua ayat sebenarnya suruh kita mikir sebenarnya tuan-tuan. Sebab tu banyak ayat, afala tazakkarun, afala tadabbarun, afala taqilun, awalam yarau, alam tara. Ini semua ayat-ayat suruh kita fikir. Ataupun wa'id, dan ingatlah satu ketika dulu, tu pun Allah Ta'ala suruh fikir. Sebab ayat Quran ni kita tak boleh baca ayat yang tersirat saja, ada yang tersurat. Sebab kita ada ayat yang muhkaman, ada yang mutasyabihat. Allah menyatakan di antara keterangan-keterangan yang menunjukkan dia berkuasa mengadakan hari kebangkitan itu ialah manusia yang hidup diadakan pasangan untuknya yang terdiri dari bangsa manusia itu sendiri, sama ada pasangan itu isteri untuk orang lelaki maupun suami untuk orang perempuan. Gunanya supaya manusia itu terus dapat hidup dalam suasana yang tenang dan mesra dengan pasangannya itu dan tidak akan berasa kesunyian. Pasangan suami isteri yang telah dijodohkan itu agar terus dapat hidup bersama, lalu dikurniakan perasaan cinta dan kasih sayang antara satu sama lain sebagai rahmat, sehingga rumah tangga mereka berkekalan dan dalam hidup teratur. Bandingan ayat ini samalah dengan ayat 189 surah Al-A'raf yang berbunyi, "Wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih." Sambungan ayat tu. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni tuan-tuan, dari keterangan-keterangan ayat ini tanda-tanda kan kekuasaan Allah, dia jadikan untuk kita pasangan. Allah Ta'ala sebut pada kita tanda dia tu hebat, tanda tu dia agung, dia jadikan kita pasangan. Kita pun mikir, ke mana lah hebat kan? Kan kau baca tak nampak, kalau kita baca tu, oh Allah Ta'ala jadikan kita isteri, tak nampak hebat dah. Itu yang kena mikir tu.
Kau baca kan Allah Ta'ala jadikan kita pasangan. Oh, Tuhan jadikan pasangan ni tanda Allah Ta'ala tu hebat. Dia hebat, dia berkuasa. Gimana lah hebat itu? Nampak. Yang itu yang kita kena duduk sekejap, menung, fikir, maka di sana kita akan nampak kehebatan Allah. Tuan-tuan, isteri kita tu bukan semua orang lah. Bukan duduk sebelah rumah kita, membahasa sesama, tu kahwin sebelah rumah kau, pasangan kau. Kadang-kadang duduk dekat Malaysia, Nuna, Afrika atau rumah pasangan ni, dia jauh pergi. Pula sampai jauh-jauh mana, tak ada kat orang Malaysia. Dah itu pasangan ni Tuhan buat nak macam mana? Duduk kat ni Seliau, lahir kat Seliau macam saya. Tiba-tiba pasangan seri menanti, tak pernah terfikir saya nak kahwin dengan kerabat raja seri menanti tu. Kahwin dengan kerabat raja seri menanti. Terfikir tu. Tuan-tuan sendiri nampak kan, suami tuan-tuan bukan sebelah rumah, kadang ada ya satu kes dua kes, tapi si kita jauh-jauh. Kita pun tak tahu pasangan kita yang mana. Tu satu. Oh, sungguh. Jarak bunuh, jarak masuk kadang tu memisahkan lelaki ni. Orang Melayu sebut apa? Ikan di laut, asam di darat, dalam periuk bertemu jauh. Jauh tu, jumpa. Siapa punya kerja tu? Allah Ta'ala punya kerja. Dibagi tahu kau Kasim, ada nama Kasim ni. Minta maaf ya. Kau Kasim memang kau lahir kat Malaysia, tapi orang rumah kau orang Mesir tadi. Macam mana kau jumpa Mesir? Sebab kau pergi belajar Mesir. Kau belajar Mesir, kau sewa lah rumah. Pak mun tua kau sewa, kau sewa. Lepas tu kau jumpa anak orang tu, kau kahwin dengan anak orang. Kau buat dia balik Malaysia. Macam tu cerita macam tu lah akan berlaku. Baru nampak, oh sah. Hebat. Kadang lain bahasa. Itik. Bahasa itik kahwin dengan orang yang bahasa ayam. Orang Thailand kahwin dengan Malaysia. Pakpung faham kahwin ke tu? Sebab itulah pasangan dia. Siapa yang buat tu? Allah Ta'ala. Oh nampak, oh hebat. Tak tahu siapa pasangan. Tu yang pertama. Kita tambah lagi kehebatan Allah Ta'ala tu bila kita fikir-fikir lagi. Orang perempuan. Bila dia kahwin, tak ada dah. Kita dah kahwin bang, kau duduk kat rumah abah kau. Dan duduk kat rumah abah dia. Tak ada kan. Dia akan ikut suami Dulu masa dia kecil, kat siapa dia melokap? Melokap pula. Menyusu. Jago. Kat mak bertahun-tahun mak pula. Dia mula kecil sampai umur bertahun tu. Sekolah rendah, sekolah menengah tu dia boleh bertahun tu. Katalah dia kahwin umur 20 tahun. 19 tahun dia dengan mak dengan abah yang dia kona. Mak ayah takkan memudaratkan dia, menyusahkan dia. Dia kona sungguh. Tiba-tiba umur 20 dia ikut lelaki yang dia pun tak tahu lelaki tu baik tak baik. Dia baru kona lelaki tu. Dia boleh ikut lelaki tu. Siapa jantan ikut tu? Lelaki ikut. 20 tahun tinggal mak ayah ikut orang lelaki tu. Kenapa boleh ikut tu? Tuan-tuan tanya perempuan lah. Kenapa orang perempuan seberani itu ikut orang lelaki yang dia baru kona setahun dua. Dia baru kona setahun dua lelaki tu, dia pun ikut lelaki tu. Omak tadi 20 tahun jaga dia. Omak tu lah nyusuan, tukar lampin, beri minum, beri makan, sakit bawa pergi hospital, apa nak dia beli. Lepas tu dia tinggal omak tu dengan abah tu, dia ikut lelaki yang dia baru kona setahun dua. Yang belum beri apa-apa kebaikan mungkin dia ikut. Kenapa dia boleh ikut? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Tu nampak, baru nampak tanda kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia buat macam tu. Dia datangkan rasa cinta kat orang perempuan ni, dia suka orang tu, pasangan dia. Tu yang kata pasangan tu akan jadi padan. Dia padan. An khalaqa lakum min anfusikum, daripada diri kamu. Saya sempat tengok pagi tadi tu dalam tafsir Imam Qutubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, katanya min anfusikum tu maksudnya, kata Imam Qatadah, dia jadikan pasangan kamu itu daripada air mani lelaki, kaum lelaki. Orang perempuan ni kan jadi daripada semua jadi kaum lelaki kan, daripada air lelaki, benih orang lelaki bertemu dengan ovum dia jadi manusia. Itu kata Imam Qatadah rahmatullah alaihi. Pasangan kita tu min azwaja min anfusikum, atau maksud min anfusikum tu yang sejenis dengan kita. Siapa pasangan kita? Manusia yang sama dengan kita.
Ha. Kok kita buat kajian ilmu kemanusiaan ni, bentuk jenis yang sama ni dia akan menarik minat. Dia akan menarik minat. Manusia dia suka kat manusia. Sebab itu dia jarang jumpa lah kabau jantan dikejar kabau betina. Sebab dia suka kat lembu, dia kejar lembu betina. Suka tu dia nampak lembu tu dikejar. Tak ada. Dia suka kat kabau juga. Dia sejenis kambing dengan kambing, anjing dengan anjing, kucing dengan kucing. Kan? Adalah satu dua kes lah berlaku yang pelik-pelik sikit. Tu mungkin kambing tu gila kan. Kejar pula renam. Kambing tu gila kan. Selalunya itulah. Bila sama jenis ni dia suka, datang suka. Kita suka manusia. Sebab kita manusia. Tak ada orang tengok, dia tengok lembu, dia suka kat lembu tu. Tak ada. Jarang, melainkan orang tu sakit. Kalau ikut yang mana Tuhan tentukan buat Tuhan hidup ni, dia sama jenis tu, dia datang daya tarikan tu. Kan daya tarikan tu. Sebab tu jadi pada jenis kita. Itu satu. Satu lagi memudahkan urusan kita. Kan? Sama jenis sama perasaan sama tindakan sama cara fikir. Itu tanda kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Akan kot ditakdir boleh yang manusia kahwin dengan siapa-siapa. Kahwin dengan lembu kan payah pula. Nak beri menteragah susah pula. Nak suruh dia pergi surau pun dia tak bagi. Susah kerja Dan lain jenis jadi sama jenis siapa punya kerja tu? Allah Taala punya kerja. Kita ada otak Ustaz, takkan kita nak ambil lembu jadi bini kita. Memang kita ada otak. Habis kambing, ayam, kucing tu dah ada otak Ini tu yang disebut wa min ayatihi tu. Kan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Litaskunu ilaiha, supaya kamu jadi tenang, mesra kepadanya. Dijadikan kita isi 20 tahun duk pek isi. Orang kahwin semua suka ke isi tu. Tak ada dia kahwin tu, dia air tamu dia kahwin tu dia tengok menyampah, dia sampai kat bini dia lompang kat bini. Tak ada. Semua muka ada senyum kan. Kita tenang jumpa isi kita. Kalau kita tak suka orang tu, kita dah tolak awal-awal dah. Tak ada. Yang kita cari tu yang kita suka kat dia. Kita jumpa dia tenang. Kan? Tenang isi itu. Sebab itu perasaan tu kena jaga. Itu nikmat tanda daripada Tuhan bila jadikan pasangan, dia jadikan ketenangan tu. Lepas tu kerja kita pula. Pastikan ketenangan tu sampai bila kita yang pelihara. Allah Taala kurniakan dah pada kita. Bila dijadikan kita pasangan, dia berikan ketenangan yang pertama kat kita. Kita jagalah nikmat itu yang Tuhan beri. Kita keluar rumah latih, kepala sabut kerja, balik rumah, tengok orang rumah kita, sampai rumah kita tenang tengok dia. Yang orang perempuan pula pastikan dia memang menjadi ubat penenang pada suami. Kan baru belum sampai, baru nak tanggal kasut, boleh tak ada apa, tak ada, dia pingai kerja dah marah lelaki tu. Disosah dengan batang kain, tersangkutlah mata kain kat paha, dah beramuk sudah. Kan? Jadi ketenangan tu Allah Ta'ala beri. Isteri tenang. Kemudian dari sudut keperluan biologi kan, badan manusia pula, memang isteri ni tempat tenang. Orang lelaki di sudut sains, orang lelaki ni yang hidup ni semua dia jiwa dia bergejolak. Manusia ni Tuhan jadi macam tu. Yang normal, yang tak normal tu lain lah. Yang tak ada perasaan dia macam robot itu lain cerita. Ini yang normal ni semua bergejolak. Jiwa bergejolak. Bila dia tenang, macam mana nak tenangkan manusia ni? Allah Ta'ala jadikan isteri. Ini pasangan kau. Sebab gejolak perasaan ni dia tak habis sekali. Dia datang panggil syahwat. Dia datang minta maaf dengan izin dewan. Dia semua supaya faham ayat ni, dia datang. Jadi ketenangan tu ada pada isteri kita. Sebab itu orang kahwin dia relax. Tak macam orang tak kahwin. Ngelinting-linting itu lain. Orang kayau-kayau dia lain. Orang kahwin dia rehat dia. Dia tenang. Dia ada isteri. Bijaknya Allah Ta'ala tu, dia buat isteri untuk lelaki supaya apa? Mengawal suhu. Kita kawan mengawal suhu. Mengawal suhu ketenangan dunia. Ucap Allah Ta'ala buat kaedah tu supaya dunia ni aman di bawah jagaan manusia. Ni bini kau, ni pasangan kau, ni pasangan kau. Kau jangan cari pasangan orang lain. Jangan ceroboh hak orang lain. Dunia ni aman. Bila tak ada pasangan tu jadi akhir dunia ni macam-macam penyakit tu.
Semua orang perempuan bini dia. Tengok budaya di barat. Macam-macam penyakit datang. Sebab apa? Pasangan yang ni tukar. Kan? Dah sama lah macam lembu dengan kambing pula. Kita tak Islam aja. Ni isi kau. Ni isi kau. Jaga dia baik. Ni isi kau. Ni isi kau. Dunia ni tenang. Bijaknya Allah Subhanahu Wa Taala mengatur kehidupan manusia. Yang tak bijak manusia, dia langgar peraturan tu sebab macam-macam masalah jadi dalam masyarakat manusia. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dia jadikan antara kamu suami isteri mawaddatan wa rahmah. Kok kita ngaji bahasa Arab, mawaddatan wa rahmah ni macam sama. Diterjemahkan di sini dia kata apa? Kasih sayang di antara kamu, cinta dan kasih sayang. Mawaddah ni tuan cinta. Maksud mawaddah ni rahmah ni dia beza sikit dia. Dua-dua cinta. Tapi mawaddatan ni cinta, sebab tu dia tak pertama pasangan. Cinta, macam mana nak cakap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Cinta yang Tuhan beri kepada hati manusia ni supaya dia sayang yang buruk jadi baik. Itu nama mawaddah. Macam mana jadi buruk jadi baik? Kita sayang ke rumah kita, kontut dia pun wangi. Terlampau ekstrim pun contoh tu kan. Tapi itulah deh. Macam mana jahatlah orang tu, kita dah sayang ke perempuan tu, orang kata bini kau ni kasar. Ya bang, saya kawan baik dengan dia, sama sekolah, 7 tahun sekolah rendah. Dulu masa saya umur saya 12 tahun, dibayar sama batu ni parut ni dia, bini tuan yang bayar saya. Kasar orang ni jangan. Kita dah ada mawaddah. Tak ada sudah, bohong tu. Sebenarnya kau nak suruh dan kau dengan kau khabar bini dia tu kasar tu. Khabarlah, ya Allah bang, dia ni satu PL buruk bang. Kalau tidur ni berdongku. Saya sepupu pernah tidur. Tak ada berdongku tak ada. Kau sebenarnya dongki dengan dia. Berdongku pun tak apalah, ada ya muzik malam-malam. Ada ya alasan kita. Kita nak khabar orang khabar buruk macam mana pun, dia ni hati koreh. Lebih koreh daripada batu lagi. Eloklah hati koreh, hidup ni kena kental je. Ada ya alasannya kita, hidup ni kena kental tu dia. Dia nak mengiyakan orang tu baik. Itu mawaddah. Sabutlah buruk macam mana pun sejak kahwin ni, semua orang rumah kata yang buruk semua baik. Yang buruk semua baik. Kontut dia wangi. Semua wangi lah. Dia lemah lembut kat mata kita. Dah kahwin 5 tahun tu tengok. Itu nama mawaddah. Sebab itu yang boleh jadi pasangan tu disatukan. Satu tu dinikahkan. Perkataan nikah tu satu. Disatukan. Dihimpunkan. Sebab apa? Ada mawaddah ni pintu kepada nikah. Kalau tak ada mawaddah macam mana nak kahwin? Jumpa orang menyampah waktu dia tengok muka budak ni. Ya Allah, dia menyampah lah. Kalau dia menyampah bila nak kahwin. Itu sebab suka tu. Orang lain tak suka. Tu kata pasangan ni, ayat ni memang Allah Ta'ala tu hebat. Orang yang kita suka tu bukan hidup di tengah masyarakat buruk. Yang tak nak orang. Ramai gila lelaki. Lelaki lain tak nak ke dia. Kita yang boleh nak ke dia. Kita boleh kan, nampak orang lelaki lain tak nak, orang ni cantik juga ni. Dia pula nak. Itulah wa min ayatihi an tu pasangan kamu, bukan pasangan dia. Jadi Tuhan jadikan mawaddah tu. Mawaddah tu perasaan cinta yang jadi dia sungguh buruk baik gitu. Dengan kita tu. Rahmah pula cinta yang penuh dengan kasih sayang. Maksudnya kita tak nak pasangan kita ni susah. Bila dia sakit, kita cari ubat, bawa dia ke hospital. Tak elok pergi jumpa lah perubatan tradisional, ubud sebagainya. Bila dia mengadukan kita, apa ni yang kita ambil borek. Itu rahmah. Kau tak ada tu, kalau sakit betul ni ngada kau tu ya orang sakit sikit, yang tu tak ada rahmah dah ada suami tu. Jadi Allah Ta'ala jadi memulur tu semua macam tu. Ada mawaddah, ada warahmah. Kita yang hidup ni tuan-tuan, kena pelihara perasaan tu. Memang perasaan Tuhan Allah Ta'ala bagi pada nikmat. Sebagai nikmat. Tanda kehebatan Allah. Orang kahwin ni macam pokok baru hidup, ditiram air, dibogi baju, dipupuk elok-elok. Kan? Oleh tuan ni. Kok botol pupuk pokok tu, dia jadi. Macam ni. Kita kahwin, Allah Ta'ala dah beri rasa cinta mula-mula tadi. Dia beri ketenangan pada isi, dia beri sayang. Yang itu kita kena kawal-kawal sama-sama. Peliharalah nikmat Tuhan tu. Apa tu? Itulah dia tanda-tanda kebesaran Allah.
Jadi bila kita fikir macam itu baru nampak Allah Akbar. Subhanallah. Memang Allah Ta'ala tu hebat juga macam ni. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah kepada orang-orang yang berfikir. Kita dah fikir tadi baru nampak. Masya-Allah. Memang hebat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu tanda Allah Taala cerita pada kita. Ada tanda yang lain pula. Sebelum tu kita tengok ayat yang apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji ni. Wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Ini surah A'raf. Dan dialah Allah yang menjadikan kamu dari diri yang satu dan dijadikannya daripadanya pasangannya supaya dia tenang mesra kepadanya. Kan? Kita nak manja-manja sesuka dengan isteri kita lah. Jadi pasangan kita tu litas kunu ilahiyah. Kau rasa tenang, kau boleh manja-manja dengan dia. Jangan pergi tak tahu pasal, pergi kedai makan, pergi tidur sebelah orang tu, manja lah dengan bini orang. Itu nak kena banding dengan sondok. Kita ada pasangan kita nak manja dengan pasangan kita. Ada masalah. Itu yang Nabi sebut dalam hadis tu kan, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibu. Kawinlah kamu dengan bikran ni anak dara. Kan, supaya nanti kau mesra dengan dia, dia mesra dengan kamu. Orang muda ni kan dia mudah mesra Sebab itu bila nak kahwin ni Rasulullah sebut kahwin kamu dengan anak dara. Muda lah orang muda, orang muda ni memang sifat itu. Dia suka dikasihi, disayangi. Boleh nak manja-manja. Itu yang jadi bila dah tua-tua tu yang korang apa tu, aku tak jaga tu. Dulu jalan elok pimpin tangan, dah tua dah 8 orang nak ngado-ngado kapokan tangan saya. Tarik tangan bau potai je dah barah bini. Dulu tangan tu lah yang wangi. Itu masalah tuan-tuan kan. Janganlah macam tu. Sebab orang rumah yang tangan bau potai tu, orang rumah tu dululah yang kita ambil 20 tahun yang lepas. Yang kita kata wangi tu. Takkanlah umur dah 50 tahun kita dah khabar bau potai lah, bau belacan lah, kiak hamih lah. Dulu tak tahu lah hamih Yang itu tak bagus yang macam tu. Kan? Masa muda dipanggil suami isteri itu sayang. Dah tua tak ada nama dah. Kau den ni. Jadi tak baguslah macam tu. Pasangan kita tu Tuhan jadikan insya-Allah untuk dunia dan akhirat kita. Itulah dia pasangan kita kan. Kecuali ditakdirkan Tuhan ada orang pasangan 2, 3, 4, 5 tak ada 4. Kan? Jadi jaga baik-baik, itu adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan sekaligus amanah pada kita semua. Jadi Tuhan jadikan pasangan tu untuk mesra. Dalam ayat berikutnya falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Ayat bawah tu kan, betul lah bila kamu dah kahwin, kamu bergaul suami isteri, hamalat hamlan khafifa. Isteri kamu tu pun hamil. Falamma asqalat, bila kandungannya makin lama makin besar, da'awa Allah. Dua-duanya doa pada Allah. La in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Itulah yang ada dalam jiwa mak ayah. Bila isteri hamil tak ada mak ayah doa, ya Allah ya Tuhanku, lahir anak ni biarlah jadi macam syaitan perangai, tak ada. Semua anak tu soleh. Ya Allah jadilah anakku anak yang soleh ya Allah, walaupun nama tak soleh besok, tapi dia ni soleh perangai. Semua mak ayahnya tu. Itu yang Al-Quran sebut. Nikmat isteri pasangan yang Allah Taala cipta. Sesungguhnya apa yang disebutkan tentang terciptanya manusia daripada tanah dan diadakan baginya pasangan yang terjadi dari bangsa manusia itu sendiri serta mengekalkan jodoh dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang, dari sanalah terdapat contoh dan teladan kepada orang yang mahu memerhatikan tentang perbuatan Allah dan pembinaan yang didasarkan atas kebijaksanaannya serta sesuai dengan kepentingan makhluk itu bukanlah merupakan perbuatan yang sia-sia, bahkan hal itu diciptakan untuk pelbagai macam tujuan yang perlu diperhati dan difikirkan oleh orang-orang yang waras dan matang pemikirannya. Allah Ta'ala buat berdasarkan kebijaksanaannya. Kalau kita kaitkan dalam hukum fiqh ayat ni tuan-tuan, perkahwinan kan, Allah Ta'ala jadikan orang perempuan ni sebagai ketenangan pada suami dia. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok dalam hubungan suami dan isteri dengan izin ahli dewan supaya kita nampak lagi, baik itu dalam Islam boleh dosa minta maaf isteri
yang bila dia lari daripada suami memerlukan dia, tuan-tuan faham, memerlukan ada kitot kan, memerlukan dia lari, ataupun dia mengelak tanpa sebab. Yang itu yang Nabi sebut, mana-mana perempuan yang dipanggil isteri dia, suami dia tak datang, maka dia sepanjang malam dia tidur, dia dilaknat oleh penduduk di langit. Malaikat Allah melaknat dia sampailah dia minta maaf pada suami dia. Kalau dia mati pagi tu, tak bernyawa pada pagi tu, mati dalam laknat. Besar dosa itu tuan-tuan kan. Besar dosa. Sebab itulah isteri ni dia kena lah, orang perempuan ni sebenarnya sekali kalau kita fikir baik-baik betul-betul, itulah kemudahan yang Tuhan beri pada orang perempuan, sesuatu yang memudahkan dia masuk syurga Allah. Bila dia redha, dia boleh suami dengan baik, itu semua tiket. Apa yang dia buat tu sebenarnya membuka lagi pintu syurga dia dan menyempitkan pintu nerakanya. Menyerit syaitan. Sebab itu bila orang perempuan lelaki ni berkahwin, buta mata syaitan. Iblis ni buta mata bila orang perempuan lelaki berkahwin. Bila orang perempuan tu bolehlah melakukan ketaatan, makin luas pintu syurga untuk dia. Dia menyempitkan pintu neraka. Kurang sahabat syaitan ni. Sebab itu dia asap kepala orang perempuan. Kau perasan tak? Kau betul-betul jadi kuli batak lelaki ni. Kau tengok, ikut kata dia ya. Kau betul-betul jadi hamba dia. Hamba segala aspek kau jadi hamba. Dia asap orang perempuan. Sampai orang perempuan jadi bangi. Dia tak ya juga. Tapi kalau dia boleh menepis dengan asas agama yang dia ada, ilmu agama dia ridha ikut suami dia, orang ini dulu lagi masuk syurga daripada suami dia. Itu yang bagi orang perempuan ni kena hati-hati. Saya selalu sebut dulu. Sebab itulah bila sahabat tanya kenapa orang perempuan banyak jadi ahli neraka ya Rasulullah, Rasulullah kata dengan dua sebab. Orang perempuan ni jadi ahli neraka ramai. Nabi sebut aku tengok dalam neraka perempuan ramai ahli dia. Sahabat tanya kenapa? Ada dua sebab. Satu, sebab aurat, dia tak pandai jaga aurat. Dua, sebab dia tak berapa nak reti hubungan dengan suami dia. Dia tak berikan hak pada suami. Ini dua sebab yang banyak menjerumuskan orang perempuan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita dapat memikirkan tu dengan baik-baik. Kan? Jadi kita suami, kerja kita pula ada anak, ada isi, kita didik isi kita, didik anak kita. Kalau kita sayanglah supaya dia selamat dekat dunia dan dia selamat ke akhirat. Jadi suami yang baik tu, dia bukan saja dia mengasihi anak bini dia atas muka bumi ni. Lepas tu ke akhirat dia biar macam tu ya. Itu tak sayang. Kok betul-betul sayang isi kita, pasangan kita itu, kita jaga dia selamat di dunia dan kita pastikan dia selamat di akhirat. Semuanya di bawah tanggungan makhluk yang bernama suami. Tuan-tuan jangan lupa ayat qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu, bukan diri kita seorang, dan wa ahlikum, diri kamu, anak-anak kamu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah bila kita sedar yang ini tuan-tuan, kita akan lebih prihatin dengan isi kita, dengan anak-anak perempuan kita khususnya, dan anak-anak kita yang lain. Hakikat ni tuan-tuan, semua ni kita hanya diberi usaha. Setelah kita usaha, mungkin sebahagian usaha kita berhasil, sebahagiannya tak berhasil, ada yang menjadi, ada yang tak menjadi. Itu bukan urusan kita dah. Kita tahu hak kita kat mana. Janganlah kita nak gundah gulana, kan? Kita tahu hak kita. Kita yang ada usaha. Keputusannya pulang pada kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tauhid ada qada qadar, tu kehendak Tuhan. Bila kita yakin macam tu, insya-Allah kita akan jadi lebih tenang dalam kehidupan dunia kita. Saya ingat juga tuan-tuan, cukuplah sekadar tu satu ayat dia dapat sebab subuh lah masuk kan. Cukuplah sekadar tu, mudah-mudahan dia sikit tapi kita sama-sama faham, sama-sama kita amalkan ayat ni, maksud ayat ni dalam kehidupan harian kita. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tuan-tuan, mudah-mudahan dengan apa yang kita buat, masuk ke majlis ilmu, duduk majlis ilmu pula, secara langsung berkaitan dengan firman Allah, ayat-ayat Allah, insya-Allah ada keberkatannya. Kita bertawasul dengan apa yang kita buat, yang mudah-mudahan dengan asbab kita masuk ke majlis ilmu ni, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita, dosa isteri kita, dosa anak-anak kita, mak ayah kita, kedua mertua kita, adik-beradik kita, kaum kerabat kita, jiran tetangga sebelah rumah kita, jiran
daerah kita, kampung kita, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan kesalahan, diberikan keredaan, insya-Allah jauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh berharap tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandang doa dan harapan kita ini lantas dikurniakannya. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan, kau dapat jawab saya jawab. Kau tak dapat jawab saya hutang dulu, sebab ilmu ni bukan kita punya. Kau ada, besok tak ada. Kau ada silalah sebelumnya. Berhenti ni. Tak ada tuan-tuan ya, kalau tak ada kita berhenti kat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم، وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب، واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بتت شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan suratul Asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.